Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-57. Bab 57, Babul qana'ati wal afafi wal iqtisadi fil ma'ishati wal infaq wa dhammi as-su'ali min ghairi daruratin. Bab al-qana'ah. Dalam bab ni Imam Nawawi kumpul belaka. Yang pertama qana'ah. Qanaah itu maknanya berpada dengan apa yang kita miliki, tidak tamak maksudnya. Yang kedua al-afaf, baik nafsu, menahan diri daripada perbuatan yang tercela. Yang ketiga wal iqtisadu fil ma'ishati wal infaq, sederhana dalam urusan kehidupan dan infak, nafkah, mana jangan boros. Yang keempat wa dhammis su'al min ghairi daruratin, celaan terhadap sikap meminta-minta tanpa keperluan darurat. Jadi 4 perkara dalam satu bab. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa 4 perkara dalam bab ini sebab dia ada kaitan belakang tu, dekat-dekat. Bermula daripada qanaah. Qanaah ni maknanya kita redha dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kita dapat berapa banyak mana rezeki, setelah kita berusaha, kita kata alhamdulillah, kita redha. Bila dah kita redha, dia akan melahirkan sifat al-afaf, sifat baik jiwa. Tidak tidak tamak, baik nafsu. Tak mengarut kata orang. Tidak tamak, liar mata kepada apa yang orang miliki. Itu dia panggil afaf. Hasil daripada ini kita akan bersifat dengan iqtisadi, tidak boros. Mana kita berbelanja dengan berhemat. Sebab kita tahu keuangan kita terhad, kita buat cara kita. Dan kita tidak minta dengan orang kecuali darurat yang melampau. Maknanya makanan memang tak ada dah. Nak beli ubat tak boleh minta. Ini tak tahan hidup minta. Sekarang ni pula cara meminta melalui WhatsApp, melalui Facebook. Allah bijak. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Tapi minta tu kok bijak benar. Nah, itu masalah. Dalam ayat ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita 4 ayat yang berkaitan. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di atas muka bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Bajet Tuhan bagi dah. Sedikit ke banyak itu terpulalah kepada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Surah Hud ayat 6. Ayat ini tanda pelajar Allah Ta'ala beri jaminan rezeki. Setiap orang yang lahir, makhluk yang bernyawa, ada rezeki dia. Cuma rezeki itu berbeza-beza lah. Ada orang luas, ada orang sempit, kan. Ayat yang kedua, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa.
Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, membela Islam, dan tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Orang ni bukan orang miskin. Dia boleh je pergi berniaga, boleh pergi bekerja, tetapi mereka telah putuskan infakkan diri dia itu untuk berjuang agama Allah. Mereka disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Dia tak minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Kita tengok muka dia, tahu dah lapar ni, pucat yang muka, kan? Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak, dan ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui. Dia tak minta, kan? Tapi kita tahu dia berhajat. Hadis ini dalam suratul Baqarah 273, sehingga orang tengok secara zahir nampak kaya buat ni, tak kerja buat ni, kau duk berjihad ni. Walahanya dia susah. Dalam hadis lain Nabi SAW beritahu, sedekah yang paling baik iaitulah kita sedekah kepada orang yang berhajat, tidak meminta. Kita pergi cari dia berhajat, dia tak minta, itu sedekah yang paling baik. Kalau ada tunggu cokor tepi jalan tu, boleh juga bagi, tapi yang ni lebih baik. Sebab itulah kalau kita nak sedekah, kita pergi cari orang-orang yang kita kenali di kalangan masyarakat, ahli keluarga kita yang miskin, kita beri ke dia. Dihantar rumah dia. Dia tak minta orang ni. Tapi kalau hok minta, bagilah juga sikit-sikit. Dia sebab dia minta dengan kita, dia minta dengan orang ni, boleh jadi 10 orang dia minta. Kalau dapat 10 kapik berah, boleh jual pula berah tu banyak, kan? Tapi orang tak minta, dia tak ada, setakat mana yang ada. Allahu Akbar. Ayat yang ketiga, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan juga mereka yang diredai Allah itu, ini sifat-sifat orang yang baik, kan? Dalam surah Al-Furqan ini, ialah mereka apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampaui batas, tidak boros, dan tidak bakhil, kedekut. Ada setengah orang ni boros pedak, kedekut pula hari. Penat. Dia nak makan ke dia sendiri pun bakhil. Allah, mikir 4 kali. Nasi bukuh ni berapa? RM5 lauk ayam. Lepas tu ni lauk apa? Dia pergi cari RM2.5. Jilat jari makan. Kata apa? Duit banyak. Ini orang bakhil. Sebaliknya perbelanjaan mereka lah betul sederhana di antara kedua-dua cara, boros dan bakhil. Jadi duduk tengah-tengah kita. Jangan bakhil, jangan boros. Surah Al-Furqan ayat 67. Jadi ayat ini masuk dalam kategori al-iqtisadu fil ma'ash, fil ma'ishah, berekonomi dalam kehidupan. Ayat yang keempat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Separuh awal ayat ni, ayat 56, itu dia panggil ayat matlamat, diciptakan manusia dan jin untuk beribadat. Ayat yang ke-57, 2 ayat tu. Ya'budun tu 1 ayat, tulis 56 situ. Ayat 57,
Dan aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makanan kepadaku. Aku, Tuhan kata, aku tak minta kamu, tak minta makanan, tak minta rezeki. Yang bagi rezekinya aku. Allah kata, kenapa kamu tak mau sembah dia? Surah Az-Zariyat ayat 56-57. Tamaklah kita 4 ayat dalam tajuk ini. Kita berpindah kepada wa ammal ahadits. Imam Nawawi kata, adapun hadis-hadis fataqaddama mu'zamuha fil babaini sabiqaini. Hadis banyak dah. Aku dah sebut dalam 2 bab yang lepas. Bab 56 55. Wa mimma lam yataqaddam. Adapun hadis-hadis yang belum disebut, nih, ada 15 hadis. Banyak lagi kan, tanda hadis nombor 1 dalam bab ni, ataupun hadis nombor 522 dari awal kitab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafsi, muttafaqun alaih. Artinya, kekayaan itu bukanlah kerana banyaknya harta. Kalau kita kata orang kaya ni, orang banyak harta tu kaya, memang kaya harta dunia. Tetapi kekayaan yang sebenar itu, iaitulah kaya hati, ghinan nafsi. Ghina an-nafsi, makna hati kita ni tidak tomok yang orang, tidak nak orang, tidak halabah. Itu dia panggil ghinan nafsi. Ini sangat penting. Sangat penting. Sebab bila hati kita tidak tamak, dia akan mari sifat qanaah, berpada dengan apa yang kita ada. Sebab apa? Kita ada rezeki, kita ada makanan, ada tempat tinggal, ada kenderaan, semua sudah ada. Kan, kenapa kita mau tamak sama orang lagi? Itu dia panggil, bila jiwa tu kaya, dia tak berajak pada orang. Yang kita masalah hari ni, kita tamak hak orang, itu jadi takut. Semua hak orang kita nak. Hak kita bakhil. Maka kita, orang yang memiliki jiwa yang kaya ini, dia tak takut fakir. Hadis 523. Wa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu, rawahu Muslim. Maksudnya, sesungguhnya amat beruntunglah sesiapa yang memeluk Islam, dia masuk Islam, dan diberi rezeki yang cukup serta qanaah, kafaf, mana rasa cukup dan puas hati. Wa qanna'ahu Allah bima atah, terhadap apa yang diberikan, rasa puas hati cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Para jemaah sekalian, kita kena faham hadis ini secara baik-baik. Kan? Ada setengah orang ni, dia kata, kalau gini sifat orang Islam, tak majulah kita. Tidak proaktif, tak. Pakai berpada lah. Kita kena usaha. Kita tak tahu banyak mana rezeki kita Tuhan bagi. Usaha dulu. Lepas kita usaha, dapat banyak ni. Kita target 10 juta harta kita. Kita punya bajet 10 juta. Usaha kita pagi, petang, siang, malam kerja. Akhirnya kita dapat 2 juta. Kita kata alhamdulillah, inilah bahagian aku. Tak apa. Itu dia panggil ghinan nafsi. Dia panggil qanaah. Tapi kalau pakai tak kerja terus, mana tak kerja? Qanaah. Bukan qanaah tu, kemalasan dipanggil. Sebab tu usaha kena buat, hati kena tenang. Hati tenang. Jangan salah guna hadis ni. Kenapa tak kerja? Qanaah. Qanaah.
Kerja malah qanaah. Ada sampai dulu kita duduk dengan setengah-setengah orang ni. Kenapa tak kerja? Qanaah. Rupanya qanaah apa bini dia menoreh. Dia tak menoreh. Qanaah. Hadis 524. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Hadis ini panjang. Kita pergi pada terjemahan ila akhiril hadis muttafaqun alaih. Hakim bin Hizam ni dia baru masuk Islam. Dia apa ni? Allahu akbar. Dia pergi minta benda dengan Nabi. Dia kata, aku meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri sekali. So masa kali yang kedua pergi minta, dapat lagi. Kali yang ketiga minta, dapat lagi. 3 kali minta, banyak dapat harta. Lepas Nabi kita bagi kali yang ketiga, Nabi mula bagi tazkirah. Ingat ni, kita pendakwah kena belajar teknik ni. Mana kalau orang minta bui, esok hari pula bagi. Mari lagi kita pergi dia. Duduk sini. Mu ni tomok dah ni. Nabi kata, ya Hakim, inna hazal mal khadirun hulun. Faman akhazahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Wa man akhazahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nabi kata, Hakim, sesungguhnya harta itu hijau, mempesonakan. Comel lah mana. Kita tengok pokok-pokok hijau lawanya, berasa segar kan. Lagi manis. Maka sesiapa yang menerimanya dengan rendah diri, terima dengan baik, tidak tamak, maka harta itu akan diberkati. Allahu akbar. Namun sesiapa yang menerimanya dengan tamak, maka harta itu tidak akan diberkati. Boleh tapi tak berkat. Seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Kita ni katanya kita tamak, makan berasa tak kenyang ya dah. Pas makan 3 kali pusing meja, tambah tak habis lagi. Tangan yang di atas, yakni pemberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Allahu akbar. Bila dengar lagu ni, Hakim rasa malu. Malu dah lah. Nah, minta 3 kali penuh boleh. Kena Nabi tazkirah sekali, dia pun sedar. Hakim kata apa? Qala Hakim, faqultu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq la azra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Allahu akbar. Masya-Allah. Hakim kata, ya Rasulullah, demi zat Allah yang telah mengutusimu dengan benar, saya tidak akan menerima sesuatu pun daripada seorang selepas daripada pemberianmu ini sehingga aku meninggal dunia. Lepas ni saya tak akan terima dah orang bui. Jadi orang panggil naik qanaah dah dia. Tak mau dah. Pada suatu hari ketika Sayyidina Abu Bakar memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu padanya. Mana lepas zaman Nabi dah, Nabi wafat, pemerintah Abu Bakar nak bagi benda dia. Namun dia menolak untuk menerima pemberian Abu Bakar. Habis. Mari zaman Sayyidina Umar panggil dia nak bagi, Hakim tak mau menerima. Masya Allah. Maka Umar berkata, apa? Ya ma'syaral muslimin, ushidukum ala Hakim anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadzal fai' fayaba an ya'khudahu falam yazra' Hakim ahada minan nas ba'da nabi sallallahu hatta tufiya. Allahu akbar. Jadi Umar berkata, hei manusia semua, aku menjadikan kamu semua sebagai saksi ke atas Hakim bahawa aku telah menawarkan harta rampasan perang kepada Hakim yang menjadi hak dia, sebab dia pergi perang, patut dia kena ambil, tetapi dia menolak. Maka Hakim tidak mau menerima pemberian daripada seorang pun
selepas menerima pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia meninggal dunia. Allahu akbar. Hadis ini apa kita nak kata? Tanda pelajar-pelajar, besarnya kemuliaan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beri, orang minta dia beri. Tapi kita kena ada limit jugalah, kan? Lepas kita bagi sekali, dua kali, tiga kali, panggil bagi nasihat. Kita pun kena buat macam itu juga. Asyik duk minta je kita panggil. Mu ni segar ke tak segar? Sihat ke tidak awak ni? Nampak waktu makan 3 kali tambah boleh lagi. Nah, berjalan sana sini boleh, tapi tanya kerja malas minta derma, kita kata pergi kerja lagi. Aku beli cangkul, beli kapak, masuk hutan cari kayu. Apa ni malah gini? Jadi kita kena, tapi jangan sumpah-sumpah lah, bahasa malah. Hoi lah. Bagi nasihat oleh-oleh. Tengok Nabi bagi nasihat, Hakim, dunia ni manis, tamak kita. Kena berapa patah ya nasihat Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Hakim kata, lepas pada ni saya tak terima lagi siapa beri. Allahu akbar, sampai mati. Ini besar. Ini sahabat Nabi. Cuma Sayyidina Umar, kenapa dia bersumpah tadi? Dia panggil orang jadi sebab harta rampasan tu hak hakim, sebab dia pergi perang. Dia tak mau ambil. Jadi Umar kata mari jadi saksi. Takut nanti apa-apa terjadi, hakim ataupun orang lain dakwa tularkan bahawa Umar tidak adil. Ini kena bagi. Pasal itulah boleh jadi tanda hadis ini boleh jadi, saya kata Abu Anas, sebab itulah boleh orang-orang yang kerja secara umum, pekerja wakil rakyat ke NGO yang bagi derma orang ramai ni, mereka kena iklankan kerja dia. Sebab ni Sayyidina Umar panggil orang, kamu jadi saksi apa yang aku nak beri pada hakim, dia tak mahu. Kita kata ini istinbat, wallahu alam, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab kalau tidak orang cakap tak buat kerja, dia tahu duduk tidur saja ya, makan gaji buta, bahasa orang hok suka mengata orang gitulah kita kan. Ni kita kena cepat. Hadis yang ke 525, hadis nombor 4 dalam kitab kita, dalam bab kita ni. Wa an Abi Burdata an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa nahnu 6 nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu fa naqibat aqdamuna wa naqibat qadami wa saqatat azfari fa kunna nalufu ala arjulina al-khiraq fa summiyat ghazwatu zatir riqa lima kunna na'sibu ala arjulina khiraq. Qala Abu Burdata fa haddatha Abu Musa bihadzal hadits thumma kariha dzalik faqal wa qala ma kuntu asna'u bi an azkurah. Qala ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amali afshahu, muttafaqun alaih. Abu Burdata radhiyallahu anhu, seorang sahabat ni, meriwayat daripada sahabat lain pula, Abu Musa al-Asy'ari. Dia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu dalam satu peperangan. Ketika itu kami seramai 6 orang dan kami hanya memiliki seekor unta yang kami gunakan secara bergilir-gilir. Masya Allah, sahabat keluar nak pergi berperang, tak cukup kenderaan, dia punya terak tak cukup, bergilir naik unta. Sehinggalah kaki kami luka kerana berjalan. Allah, begitu juga kaki saya. Bahkan kuku kakiku tercabut. Masya Allah, jalan atas batu. Kalau jalan atas tanah seperti kita ni boleh, jalan atas batu, cabut kuku. Kemudian kami membalut kaki kami dengan khirat, dengan kain perca. Oleh kerana itu perang itu dinamakan Zatur Riqa. Zatur Riqa ni maknanya perang guna kain perca. Guna bau kaki. Masya Allah, tabarakallah. Kerana kami membalut kaki kami dengan khirat. Khirat tu mana kain. Kalau kita kata macam kain buruk lah, gitu. Abu Burdah berkata,
Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menceritakan perkara ini. Mula-mula dia cerita, kemudian dia tidak mahu menceritakannya lagi dan berkata, buat apa aku menyebut-nyebut apa yang telah aku lakukan. Abu Burdah berkata, seolah-olah dia tidak suka jika suatu yang pernah dilakukan itu dihebah-hebahkan. Hadis muttafaqun alaih. Tanda pelajar, hadis ini menunjukkan bahawa sahabat ini susah hidup dia. Kasut tak ada, jalan atas batu, cabut kuku-kuku, tak cukup tenaga. Yang kedua, boleh kita menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada orang, dengan syarat aman daripada riya dan sum'ah. Sum'ah tu nak cari glamour. Kalau kita sebut ni untuk orang like banyak, atau saya sebut, itu bahaya, menghilangkan pahala. Kita sebut ni untuk apa? Supaya manusia ingat, mengambil pengajaran dan pedoman daripada apa yang kita sebut, itu dibenarkan. Ini kembali kepada hati masing-masing lah, kan? Sebab tu kita nak kata orang tak boleh, oh dia ni buat kerja asyik nak tunjuk ke orang je. Nah, tak boleh juga. Boleh jadi dia ni NGO yang bekerja, yang perlu kepada orang tahu. Oh, sumbangan ini telah disampaikan kepada orang miskin. Sumbangan ini disampaikan kepada masyarakat orang asli. Sumbangan ini telah dibuat masjid, buat pondok contohnya, orang tahu, kan? Sebab jadi kita kena adil lah dalam masalah ini. Tetapi dalam perkara bersifat peribadi yang tak perlu orang tahu, sembunyikan. Jangan ada hari-hari pula dia sendiri kosong dia, tak ada orang pertikai pun hak dia. Tiba-tiba dia duduk update di Facebook lah, dia duduk cerita kepada orang. Kita kata ini dibimbangi, nanti pahala dia hilang dengan sebab riya ataupun sum'ah. Maknanya tidak ada masalah besar untuk kita isytiharkan benda tu. Kalau ada, kita buat. Kalau tak ada masalah, jangan buat, rugi kita. Ini penting hadis ni, hadis 526, khususnya kepada 525. Penting kepada NGO, orang-orang yang terlibat dengan dana awam, orang ramai, maka kita penting. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya, 526. Wa an Amr ibn Taghlib bi fathil ta al-musannah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabiyin faqassamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalaghahu anna alladhi taraka atabu fahamidallah thumma athna alayhi thumma qala amma ba'du fawallahi inni la'u'tiya ar-rajula wa ada'u ar-rajul walladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi u'tiya walakinni innama u'tiya aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jaza'i wal hala' wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair minhum Amr ibn Taghlib. Qala Amr ibn Taghlib fawallahi ma uhibbu an li bi kalimati rasulillahi annali bi kalimati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humran na'am, rawahul Bukhari. Menarik tajuk dia. Seorang yang bernama Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi harta ataupun tawanan. Mana Nabi kita dapat harta tawanan, kemudian baginda membahagi-bahagikannya apa yang diberi. Ada yang diberi, ada yang tidak. Orang ni dapat, orang ni tak dapat. Biasalah tu. Hak dapat, oh puji suka. Yang tak dapat, cakaplah dia kan. Kemudian terdengarlah berita bahawa orang-orang yang tidak diberi mengeluh, kenapa kami tak dapat? Bila Nabi dengar ni, ini dia panggil uslub. Kita ni kalau dengar berita-berita, pegawai kita, orang bawah kita mula nak memberontak,
Komen kena panggil lalu. Mari sini. Mari. Ada masalah apa? Jangan lari berdepan. Maka Nabi panggil. Kemudian Nabi kita bersabda, berkhutbah. Biasalah Rasulullah ni dia khutbah, dia mula dengan puji Allah dan memuji Allah Ta'ala. Kemudian baginda bersabda, demi Allah, sesungguhnya memberi harta rampasan kepada seorang sedangkan yang lain tidak. Aku beri hak ni, yang lain aku tak bagi. Nabi kata apa? Sebenarnya orang yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Hak tak dapat, lebih aku sayang. Tetapi sesungguhnya aku memberi harta rampasan kepada orang yang dalam hatinya dibelenggu kegelisahan dan keresahan. Maknanya dia baru masuk Islam, tak apa mantap lagi, tak apa kuat, orang ni kita bagi. Dan aku serahkan kepada Allah orang-orang yang ditetapkan pada hati mereka kekayaan dan kebaikan. Di antara mereka yang baik itu Amru bin Taghlib. Allahu Akbar. Bila Amru dengar yang demikian, Amru bin Taghlib berkata, demi Allah, aku tidak suka sekiranya ucapan Rasulullah itu diganti dengan unta merah. Tak. Ucapan ni lebih aku suka daripada dapat unta merah. Unta merah ni zaman kita kat mau sedih hok kepala hok mata udai ke mata apa dia panggil? Hok mahal itulah, kereta mahal. Hadis ini dalam Bukhari. Tanda para pelajar, maknanya harta ni bukanlah nilai kemuliaan seorang. Orang boleh banyak, itu orang mulia, tak syarat. Bahkan Nabi kata apa? Orang yang aku tak beri sebab aku yakin mereka itu iman dia mantap, takwa dia tinggi. Macam Amru bin Taghlib, suka dia. Tentang kita ni, kita tak ada wahyu. Kita nak kata hak kita beri tu lemah iman, hak tak beri ni kuat. Hak boleh projek banyak tu hak lemah. Hai. Tapi kata lagu ni, jawab dia demonstrasi depan rumah kita dah. Zaman kita dipanggil netizen mengamuk lah di media. Allahu Akbar. Nabi boleh. Itu masalah. Kita hari ni pun susah. Secara orang panggil secara peribadilah. Anak rasa susah kita bila kita diberi amanah supaya mengagihkan barang-barang ini, harta ini kepada orang yang berhak. Betul-betul berhak. Kita nak milih terpayah. Tanya semua miskin belaka. Miskin belaka. Hak ada kereta depan tangga, miskin ustaz. Layak terima sedekah. Layak terima sedekah. Bila kita cek akaun dia tu keluar zakat, bukan terpenerima zakat. Ini bahaya sekali. Kan? Allahu Akbar. Apa jadi? Maknanya kita kena tengoklah, bukan orang banyak harta tu orang mulia, tak syarat. Tidak syarat. Mulialah dia ada harta banyak. Tapi tidak syarat kemuliaan itu mesti banyak harta. Itu kata di ulama, tidak syarat mulia itu mesti banyak harta, dan tidak semestinya harta banyak itu mulia. Nak kata apa? Macam kata-kata hikmah, rumah yang besar, yang luas, tidak semestinya orang itu bahagia. Tapi yang di manakah terletak kebahagiaan manusia sebenar? Sadr, dada yang luas, dada yang lapang, hak ni bahagia. Kadang-kadang orang duduk rumah besar, nak tidur malam kena telai ubat tidur. Dia panggil penyakit apa ni? Bahasa ni tak boleh tidur malam. Ada. Mari macam-macam air jampi lagi, ubat lagi telai ubat tidur. Tidurlah dia sekejap. Lepas tu bangun balik. Ada orang masya-Allah lambat jumpa bantal, jumpa bantal kerong selalu. Macam doa pun tak ada. Kan? Dulu ana cerita budak-budak pelajar student mari buat kajian di pondok. Dia duk cakap apa dia, macam manalah pak cik ni, mak cik duduk rumah sempit kecil. Bahagia kau hidup dia. Kata dia tanya. Dia pergi tanya tok kita, nenek-nenek ni, opah dalam pondok ni, batu, mari dapat macam mana? Pelik dia kata. Ajaib dia kata. Mereka happy. Macam
Ada yang tak nak balik kampung dia tu. Masya Allah tabarakallah. Hari raya suruh anak bagi zairah dia tak balik. Kita kata bahagia. As-sa'adatu, kebahagiaan duduk dalam hati. Nah. Tapi kalau hati tenang, rumah luas, hadza min sa'adatil mar'i. Nabi sebut empat tanda kebahagiaan. Nah. Al-maskanul wasi', rumah yang luas, kenderaan yang baik, kan? Apa lagi? Nabi kata al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Itu tanda-tanda kebahagiaan. Tapi tak syarat ada semua tu bahagia. Punca kebahagiaan duduk mana? Dalam hati. Allahu akbar. Baik. Kita balik ke hadis kita. Hadis yang ke berapa dah? 527. Hadis tadi juga ni. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati ma kana an zahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Muttafaqun alaihi wa hadha lafzul Bukhari wa lafzu Muslim akhsar. Hakim bin Hizam. Boleh jadi riwayat tadi ada riwayat lain. Kok Nabi kita nasihat, Hakim, dunia ni manis. Tadi kan kita dah dengar. Hakim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Hakim, tangan yang di atas, maknanya yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau di atas baik pada di bawah. Maknanya di bawah tu orang yang meminta. Tapi Nabi kata apa? Utamakanlah orang-orang yang menjadi tanggungan kamu. Mata kau tangan atas baik, habis orang dia sedekah. Balik-balik ke rumah, anak dia pula pergi minta sedekah, tak ada makan. La. Nabi kata, ibda' biman ta'ul. Kita mula sedekah kita mula infak kita kepada orang di bawah tanggungjawab kita. Siapa dia? Mula-mula isteri. Isteri cukup makan? Cukup. Pakaian cukup? Cukup. Bagai kemah tak cukup? Itu tak apa. Marah makcik. Sebab bagai kemah tu dia bukan satu daruriyat. Itu dia panggil tahsiniyat, kan? Maknanya benda perhiasan ya. Kalau tak ada bagai kemah bukannya makan. Tapi kalau tak ada makan dia tak boleh tidur. Itu maksud dia. Yang pentingnya kalau kita ada dua-dua, makannya apa ada, perhiasan dan lagi cantik, kan? Allahu akbar. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. An zahrin ghina. Nabi kata ghair muhtajin ilaih. Jadi kalau kita tak berajak, ginilah kita balik rumah kita, kita balik rumah kita, gapo dia kita tidak berhajat. Banyak doh baju ni, ambil pergi sedekah orang. Sesiapa sahaja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Tengok dalam hadis ni, waman yasta'fif. Siapa dia nak baiki diri, nak jadi orang baik, itu maksud dia. Tanda. Siapa dia baiki diri dia, i'fafun nafsi, nak jadi orang baik, baik nafsu, baik jiwa, tidak tamak ada harta, tidak nak nafsu, tidak nak enjoy joli sana sini, yu'ifullah, Allah Ta'ala akan beri, jadikan dia tu orang baik. Kita kena kuat semangat lah. Jangan kata hidup sama kita nak jadi orang baik payahlah. Dia sendiri memayah-mayahkan. Lah, kita usaha, coba. Kata di para ulama pengkaji akhlak mengatakan, akhlak manusia ni kasbiyun am wahbiyun. Kasbi itu maknanya usaha, ataupun wahbi maknanya semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Wahbi baca baris mati, kalau tidak jadi muka lain pula, kan? Maknanya
Kalau kita kata kasbiyun, sifat kita ni boleh berubah dengan usaha, itu yang betul. Mana kita boleh, saya dulu backing, bakhil, mudah marah. Kita usaha, kita pergi belajar kitab-kitab macam ni, kitab Riyadhus Salihin, kita belajar kitab adab, akhlak, kitab tasawuf kata orang, kan? Akhir kali kita berubah daripada backing dulu down sikit. Tidak mudah marah. Kalau dulu marah sekali dengan tangan, lah. Ni marah mulut saja, bye. Tangan tak naik. Tangan hidup zikir, subhanallah, subhanallah. Berjaya? Dulu kita bakhil sangat. Sekarang ni kita mula tarik poket masuk dalam tabung. Itu usaha, dipanggil kasbiyun. Kalau kata semata-mata anugerah, kalau kita ni besar dalam keadaan tak baik pak tua lah. Jadi ramai para ulama mengatakan akhlak kita ni dalam bentuk usaha. Tak nafi, ada orang yang memang Tuhan bagi dia tu daripada budak lagi baik, tenang. Ada, kan? Tapi ada orangnya ganah dulu, nakal awal, usaha-usaha jadi baik. Alhamdulillah. Wa man yastaghni yughnihillah, sesiapa yang berasa cukup, dia rasa dia kaya dah apa yang dia ada, Allah Ta'ala akan beri rasa cukup itu dalam jiwa dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini kena ingat. Mana kalau kita usaha diri kita ni tak tamak, kita akan rasa cukup. Awak ni tak pergi kerja ke? Orang pergi pas jauh-jauh belakang tinggal, kan? Contoh dia kata, tak ada dah. Rezeki yang saya dapat ni alhamdulillah, saya sendiri kenyang, isteri anak-anak tak pernah lapar. Rumah kita pun kalau hujan pun tak tiris, panas pun tak kena matahari. Maknanya ada rumah, kan? Kenderaan kita nak pergi mana apa sampai. Cuma orang siapa, orang boleh laju, kita boleh slow-slow tak bisa sampai. Alhamdulillah. Itu dia panggil waman yastaghni yughnihillah. Siapa dia nak rasa jiwa dia tu kaya, tidak mau minta-minta dengan orang, Allah Ta'ala akan beri perasaan itu kepada kita. Tapi kita kena hapuskan dalam jiwa kita tu sifat tamak. Kalau sifat tamak dalam diri, tak selesai masalah. Asyik dia nak orang ya. Siang malam aku duk itau, Allah dia tu kaya, aku nak jangan bunuh jangan habis. Baik, hadis yang ke 528. 528. Wa an Abi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar. Wa an Abi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan. Tengok tu, tanda dalam kitab kita tu hilang. Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb. Abu Sufyan tu nama dia Sakhar bin Harb. Tulis ada meninggal benda jatuh tu. Ini kita baca Arab ni sedap 528. Tulis daripada Abu Abdurrahman gelar dia Muawiyah bin Abi Sufyan, nama dia Sakhar bin Harb. Abu Sufyan tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhifu fil mas'alah. Fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrija lahu mas'alatahu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubarak lahu fima a'taituhu, rawahu Muslim. Maksud dia, janganlah kamu semua memaksa dalam meminta-minta. Jangan memaksa. Kalau kita minta, la tuksiru talab, banyak enggak. Demi Allah, tidak ada salah seorang di antara kamu semua yang meminta kepadaku, kemudian aku memberikan sesuatu kepadanya dengan rasa terpaksa. Beri juga tapi rasa terpaksa, nascaya dia tidak akan mendapat berkat daripada apa yang aku berikan itu. Masya Allah. Manakala kita paksa orang beri tapi tak berkat. Ni hari ni tak tahu macam mana ni dalam telefon ni. Hari-hari ada orang hantar mesej. Pagi, petang, siang, malam. Dia dakwa dia ni mu'allah lah, dia dakwa dia ni baru masuk Islam, keluarga dia buang,
macam-macam. Mula-mula minta 200, mari 1,5, hari ni 50 pun tak puas. Asalkan masuk nombor akaun dia. Kita kata masya-Allah, pokok scammer ni macam-macam. Kita memang kita akan bantu orang, tapi nak percaya macam mana orang kita tak kenal, tak tahu dia duduk mana, macam-macam kan. Mana kalau kita paksa orang akan beri, tapi diberi dengan paksa, harta yang kita ambil itu tidak berkat, tidak berkat. Hadis 529, wa an Abi Abdurrahman Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 9 aw 8 aw 7 faqala ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna hadithi ahdin bi bai'atin ila akhirih. Tengok hadis ni, kata di Auf bin Malik, pada suatu masa ketika kami berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kami dalam seramai 9, 8 atau 7 orang, dia tak ingat 9 orang ke 8 orang, 7 orang, begitulah. Kemudian baginda sallallahu bertanya, Nabi tanya, ala tubayyi'una Rasulullah, adakah kamu semua tidak akan berbai'ah, berjanji setia pada Rasulullah, mu tak ikat setia, padahal kami baru je berbai'ah, kami baru bai'ah. Maka kami pun menjawab, bukankah kami telah berbai'ah kepada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun tanya lagi, apakah kalian tidak akan berbai'ah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kami mengholorkan tangan dan berkata, mana hak tu, hak ni nak bai'ah hari ni. Kami holor tangan dan kami berkata, bay'naka ya Rasulullah fa'ala ma nubayyi'uka. Kami berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal apakah kami harus berbai'ah? Kami nak bai'ah ikat setia untuk apa ni? Dengar ni. Kata Nabi, ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi was salawatil khamsi wa tuti'u wa asara kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'a. Allahu akbar. Nabi kata, kamu semua mesti menyembah Allah, Zat yang Maha Esa, dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian kamu mesti solat 5 waktu, serta sentiasa mendengar dan mentaati segala perintah. Dan baginda berbisik, Nabi kata apa? Janganlah kamu semua meminta-minta sesuatu pun kepada sesama manusia. Jangan minta dengan orang. Selepas itu kata di Auf, falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah, rawahu Muslim. Selepas itu, lepas bai'ah, sesungguhnya aku menyaksikan bahawa salah seorang daripada antara kumpulan ini ada yang tongkatnya jatuh tongkat, tetapi dia tidak mahu meminta tolong siapapun ambilkan tongkatnya itu. Tak ambil, bangun tu ambil sendiri. Ini hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini mengajar kepada kita adab Nabi kita suruh berdikari. Jangan minta dengan orang walaupun sikit. Tapi kita ni oleh kerana kita tidak bai'ah, bolehlah kita minta lagi tak? Kau macam mana? Boleh minta? Kau tak boleh minta? Boleh minta, tapi jangan meminta-minta. Mana semua benda minta belaka? Tak boleh. Pelajar-pelajar kita ni kadang dia nakal, dia duduk dalam bilik dia malah pergi ambil, suruh adik-adiknya pergi ambil pinggir aku, pergi ambil masuk nak makan di kantin. Itu tak boleh. Kena bai'ah juga. Jangan meminta-minta dengan orang. Jangan duk bully budak-budak. Istilah sekarang ni membuli budak kecil. Dia tak bully mana, suruh ambil makannya ke dia. Baiklah. Hadis yang ke-530. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah taala wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Bahaya ni. Maksud dianya, sesiapa sahaja di antara kamu yang semua yang sentiasa meminta-minta,
minta dia, kerja malas, nanti dia akan bertemu Allah dalam keadaan mukanya tidak ada daging. Uluh lagi muka sebab dia minta. Hadis ini muttafaqun alaih. Ni ada orang tanya ni macam mana kita ni? Asyik duk buka tabung derma. Tak, kita ni minta ni untuk awam, untuk umum, lain. Maksudnya kita minta peribadi, itu yang salah. Kalau tidak tak buat bangunan lah kita ni. Kejap-kejap asyik duk iklan, tuan-tuan, tabung bangunan asrama dibuka. Tabung rumah wakaf pondok buka. Jadi nak istihar ke tabung air muka kita? Tak mahu aku. Kan? Itu dia panggil kalau meminta secara peribadi untuk kita, itu dilarang. Minta untuk orang ramai lah. Kita tolong minta, kita boleh pahala juga. Alhamdulillah. Hadis 531. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-mimbar wa dzakara as-sadaqata wat ta'affuf 'anil mas'alah. Nabi kata al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla wal yadul 'ulya hiya al-munfiqah was sufla hiya as-sa'ilatu, muttafaqun alaih. Sama ya hadis ni tadi. Daripada Ibnu Umar lagi. Dia berkata bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, baginda menerangkan mengenai sedekah, kelebihan sedekah, dan menjaga diri baik nafsu dari meminta-minta. Baginda bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas ialah yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah ialah yang meminta-minta. Tadi kita dah bincang banyak kali dah hadis ni kan. Cuma satu lagi, kata-kata peringatan ataupun motivasi daripada para ulama tentang kelebihan orang beri dengan orang terima. Kita nampak tangan atas ya baik, tangan bawah tak baik. Tapi pada hakikatnya tangan yang di bawah memberi pulangan besar kepada kita. Kita pemberi kepada orang miskin. Orang miskin nak makanan untuk dunia dia, kan? Kita yang menerima pahala daripada orang miskin yang ambil barang kita, kita mendapat pahala untuk akhirat kita. Pasal itulah setengah ulama dia balik, dia kata dimensi dia berbeza. Dari sudut pahala, orang yang menerima lebih besar daripada kita beri. Sebab apa? Dia beri pada kita pahala akhirat, kita beri kepada dia barang-barang dunia yang dia nak makan. Itu perbincangan. Hadis 532, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa takaththuran fa innama yas'ala jamran falyastaqilla aw liyastakthir, rawahu Muslim. Penak ni. Bahaya ni, tengok ni. Daripada Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta-minta kepada sama manusia dengan niat untuk memperbanyakkan harta kekayaannya, dia minta nak kaya ke dia. Bukan minta nak buat derma bangunan ni, tidak. Maka sungguhnya dia meminta bara api. Na'udzubillah. Dia kaya dah, minta lagi, itu minta bara api. Sehingga terpulanglah kepadanya sama ada cukup dengan sedikit bara api atau banyak. Mu nak banyak bara api, pergi minta lagi. Orang kaya nak minta juga. Hadis rawahu Muslim. Orang miskin minta, mana sabahlah dia nak makan. Kita orang kaya pergi minta buat apa? Kan? Hadis yang ke 533, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Daripada Samurah bin Jundub dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu adalah cacat, luka bekas cakaran. Macam gitu ibaratnya, kan? Muka dia tu cala gitu. Yang digoreskan seorang di wajahnya. Allahu Akbar. Kecuali apabila dia meminta kepada pemerintah. Maksudnya kita bagi pungut zakat yang wajib, itu tak. Atau kerana keadaan terpaksa, dia miskin, tak apa. Ini kata di para ulama di sini,
Kita minta bukan untuk kita, untuk wakaf awam, itu tak apa. Minta untuk peribadi, lah, tidak boleh. Allah hadisun hasan, kan? Baiklah, kita ada 2 ya hadis lagi. Habislah. Hadis 534. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabathu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu wa man anzalaha billah fayushikullahu birizqin ajilin aw ajilin rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Ibnu Mas'ud dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa sahaja yang ditimpa kekurangan, maknanya kita ni ada faqah tu makna kepapaan, boleh, kemudian dia mengadukannya kepada manusia, duk mengadu kau orang manusia, orang tu orang ni duk marah kau, kita marah orang ni, habis orang kena marah dia belaka sebab tak tolong dia, maka kekurangannya, kepapaan itu tidak akan tertutup, apa sama hidup, na'udzubillah. Tetapi siapa sahaja yang mengadukannya kepada Allah, dia usaha, dia minta pertolongan Allah, maka Allah akan segera memberikan kepadanya rezeki dengan cepat ataupun lambat. Ini kelebihan kita. Kelebihan kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah Tuhan akan bagi. Tapi kalau kita asyik duk mengadu ke manusia, ya, marah kau kata orang ni, sajalah jawab dia. Hadis yang seterusnya 535. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takaffala li alla yas'ala an-nasa syai'a wa atakaffalu lahu bil jannah faqultu ana fakana la yas'alu ahadan syai'an rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Allahu akbar. Ini kelebihan Thauban. Daripada Thauban radhiyallahu anhu. Siapa dia Thauban ni? Tanda pelajar. Thauban ni pembantu Nabi. Dia panggil pembantu Nabi. Dia selalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, siapa yang berani menjamin dirinya kepadaku untuk tidak meminta sesuatu pun kepada sama manusia? Siapa dia nak jamin? Tak saya minta dengan orang. Thauban kata, Nabi kata, aku jamin dia masuk syurga. Aku menjawab, Thauban, saya Rasulullah, saya tak nak minta dengan orang. Maka dia tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Kata orang, tongkat dia atas unta, jatuh tongkat, tak mau, turun sendiri ambil. Ini orang yang baik jiwa, tak minta-minta dengan orang. Baiklah, kita pergi pada hadis yang 536. Wa an Abi Bishrin Qabisah bin al-Mukhariq radhiyallahu qala tahammaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha faqala aqim hatta ta'tiyana as-sadaqatu fa na'mura laka biha ila akhirih. Hadis rawahu Muslim. Daripada Abu Bishrin Qabisah bin Mukhariq, dia berkata, saya mempunyai tanggungan yang sangat berat. Maknanya dia buta, biasanya buta untuk nak bantu orang, gitulah, nak mendamaikan orang, jadi habibiti dia. Maka aku pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta bantuannya meringankan bebanan itu. Kemudian baginda bersabda, tunggulah sampai ada orang yang menyerahkan zakat pada kita. Nanti aku akan menyuruh supaya diberikan pada kamu juga. Lalu ni tak ada ni, Baitul Mal kosong. Tunggu kejap. Kemudian baginda bersabda, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalas. Ingat, Qabisah, meminta-minta itu tidak dibenarkan kecuali bagi seorang yang memiliki salah satu daripada 3 sebab. 3 sebab ni boleh minta. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan, seorang yang menanggung bebanan yang amat berat, mana dia gitu lu orang, dia berhutang kerana tu. Itu maksud hamalah. Kemudian dia menahan
maka dia dibenarkan meminta-minta sehingga dapat meringankan bebannya. Itu satu. Kemudian dia menahan dirinya untuk tidak meminta-minta lagi. Mana dia cukup bajet berarti. Yang kedua, warajulun asabathu jaihatun ijtahat ma lahu. Tak ada. Yang kedua, seorang yang ditimpa musibah dan tidak memiliki sebarang harta, maka dia boleh meminta-minta sehingga dia mampu meneruskan kehidupannya kembali seperti sedia kala. Dia panggil jaihah ni, orang panggil penyakit wabak mari. Contohnya kita nanam pokok kebun, sepatutnya pokok durian kita ni buah tahun ni banyaklah hasil. Tiba-tiba tahu tu mari afat, mari jaihah, mari binatang ke hayawan ke belalai makan habis pucuk-pucuk dia mari, ataupun mari macam-macam penyakit mari. Jadi kebun dia tak ada, hasil dia tidak ada, itu dipanggil mari jaihah. Maka orang ni boleh minta. Sebab kalau tidak tak makan apalah dia. Kan. Allahu akbar. Macam baru ni orang tular cerita kerbau. Yang berapa puluh ekor kerbau mati tu. Itu penyakit. Mana kalau habis harta dia tu dia boleh minta. Yang ketiga orang boleh minta ni warajulun apa ni? Qala warajulun asabatu faqatun hatta yaqula thalathatun min zawil hija min qaumihi. Yang ketiga, seorang yang sangat miskin. Maknanya harta dia hilang, jadi papa kedana kata orang. Sehingga ada 3 orang yang bijaksana di antara kaumnya yang mengatakan si fulan benar-benar miskin. Dia ni kaya dulu, tapi harta dia kena curi ke, kena musibah ke, apa benda kena covid ke ni, akhirnya dia jadi miskin. 3 orang mari saksi, boleh kita bagi. Maka dia bolehkan meminta-minta sehingga cukup keperluan hidupnya. Wahai Qabisah, Nabi kata, ya Qabisah, fama siwahunna minal mas'alah, ya Qabisatu suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan. Rawahu Muslim. Nabi kata, siapa dia minta lain daripada 3 keadaan tadi adalah usaha yang haram, dan orang yang memakannya berarti dia memakan barang yang haram. Rawahu Muslim. Allahu akbar. Tengok perkataan al-hamalah, iaitu orang yang berhutang kerana nak mendamaikan orang, membantu orang lain. Al-jaihah suatu bencana yang menimpa harta seorang sehingga dia menjadi miskin. Itu tafsir hadis. Baiklah, kita pergi kepada hadis ini menunjukkan bahawa boleh orang yang tersebut 3 perkara tadi boleh meminta untuk menyelesaikan masalah. Bila selesai, stop. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, alhamdulillah, hadis yang ke-15 ataupun nombor 537. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alan nasa. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini penting. Tanda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikatakan miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta kepada manusia lalu diusir apabila dia meminta sebiji atau 2 biji kurma. Duk metok-metok orang ni, bukan. Akan tetapi yang dikatakan miskin, yang kita kena bantu, kita kena tolong, itu siapa? Adalah orang yang tidak meminta-minta kepada seorang untuk memenuhi keperluannya, atau yang keadaannya tidak diketahui orang tak tahu dia ni miskin, tapi jiran dia tahu. Sebab dek main bawa ikan kering siang malam ni, tak ada bunyi minum hawah kan, ada ikan kering. Sehingga orang tak tahu, sehingga ada orang yang memberinya sedekah kepadanya, atau orang yang tidak pergi minta-minta kepada manusia. Jadi hadis ini, hadis yang terakhir ini para jemaah sekalian,
Para syurah ulama hadis kata, orang yang betul-betul kita kena bantu ni sifat dia. Dia berhajat tak minta. Jadi kita dalam NGO kita, ahli jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa kampung, kena siasat dalam kampung dia ni berapa orang yang betul-betul miskin yang kita kena bagi bantuan. Orang ni cantiklah tu. Kita sini pun ana berapa kali iklan dalam atas mimbar kita ni, mana-mana ahli jawatankuasa yang jumpa apa? Jumpa orang miskin yang betul-betul berhajat, maklum, insya-Allah pihak ahli masjid kita ni, tabung-tabung kebajikan kita ada, NGO ramai, kita boleh minta kawan-kawan kita dah bantu, insya-Allah boleh. Tapi orang dia kata bukan tak berani nak ngaku miskin sebab ustaz suruh pergi masjid pula susah. Itu masalah. Pasal kalau orang lain pergi cari dia miskin dah, tapi bila orang masjid cari tak jumpa. Sebab takut nak pergi masjid. Allahu akbar. Habislah kita. Insya-Allah kita akan sambung dalam bab yang ke-58, babu jawazil akhri min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaih. Bab boleh menerima pemberian sekiranya kita tak minta. Orang tahu kita miskin, ambil. Insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.